wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang ketiga, anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 312 308 sebab saya pinjam kitab dia tadi. Jadi saya pinjam kitab, jadi muka surat itu tak berubah. Ya betul, 312. Baik. Sebab tadi saya ada tertinggal kitab di tempat lain, jadi saya pinjam kitab tu Haji, sebab tu tanda tu tak berubah. Baik, 312 kumpulan As-Sawadul A'zam. Ini bahasa Arab ya. Maknanya kumpulan yang majoriti. Siapakah kumpulan As-Sawadul A'zam? Soalan, siapakah yang dimaksudkan dengan As-Sawadul A'zam? Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi SAW. Ini penting, lebih-lebih lagi di zaman kita ini berlaku pelbagai pertikaian, perbalahan yang berkaitan tentang perkara-perkara pokok di dalam agama. Maka tentulah kita itu nak bersama dengan golongan yang benar, golongan yang mengikut kepada junjungan Nabi SAW. Jawapan, mereka ialah golongan yang sentiasa berada di dalam kebenaran. Adapun yang benar dalam pegangan akidah, yakni usuluddin, iaitu mereka yang mengikut aliran Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dan di dalam furu', yakni cabang, iaitu perkara fiqh, iaitu mereka yang mengikut salah satu antara 4 mazhab. Yang pertama, mungkin ada timbul pertanyaan, kalau dalam akidah yang benar itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah, bagaimana dengan seumpama sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in? Dan bagaimana juga dengan pegangan imam mazhab yang 4? Kita tahu sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bukan Asy'ariyah, mereka bukan Maturidiyah. Begitu juga imam 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, mereka juga bukan Asy'ariyah. Adakah mereka ini tidak benar di dalam akidah mereka? Mungkin ada orang bertanya begitu. Jawapannya, bila kita sebut golongan yang benar adalah yang mengikut aliran Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, berarti golongan yang bercanggah dengan dua golongan ini adalah golongan yang batil dalam akidah mereka, golongan yang ahlul bid'ah dalam akidah mereka. Jadi keywordnya adalah yang bercanggah. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah ini dalam akidah mereka ikut kepada para sahabat.
akidah mereka sama seperti akidah imam mazhab yang 4. Jelas para sahabat bukan Asy'ariyah kerana mereka hidup dahulu. Mereka yang menyampaikan ilmu akidah ini kepada generasi selepas mereka. Sedangkan Asy'ariyah ini merujuk kepada orang yang mengikut manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Maknanya ini generasi yang jauh dalam 200 tahun atau 300 tahun selepas daripada sahabat. Jadi tentulah sahabat Nabi bukan Asy'ariyah. Tentulah sahabat Nabi tidak ikut kepada seseorang yang hidup selepas daripada mereka. Tetapi yang penting Asy'ariyah itu ikut akidah sahabat Nabi. Asy'ariyah itu sama akidah dengan imam mazhab yang 4. Contohnya baru-baru ini dalam dialog di Perlis kan ada pegangan yang mensyirikkan amalan istighasah. Kata dia kalau istighasah dengan wali-wali, dengan nabi-nabi itu syirik. Jadi kita tanya, sebab syirik ni akidah. Siapa di kalangan ulama salaf, maknanya sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in yang mensyirikkan istighasah dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang wali, orang-orang nabi, orang-orang yang mulia lah. Kalau orang biasa, kita tidak istighasah dulu dengan mereka selepas mereka meninggal dunia. Sebab yang diharapkan daripada orang meninggal dunia ini adalah doa daripada mereka. Dan doa yang mustajab ini diharapkan daripada orang-orang yang soleh, para nabi, para wali. Jadi mereka tidak boleh jawab. Bahkan sebelum itu lagi, sebelum daripada dialog, saya bertanya, ada tidak dalil yang mengharamkan istighasah dengan orang-orang yang telah meninggal dunia? Lalu dijawab, dalil banyak kata mereka. Dalam Quran semua ada dalil. Jadi saya kata bawa satu. Tolong bawa satu daripada banyak dalil itu yang menunjukkan istighasah itu haram atau syirik. Tak boleh juga. Bukan seorang, belasan orang yang ada PhD dalam musyarat itu, seorang pun tak boleh bawa dalil. So masa dialog kita luaskan lagi. Okeylah, mungkin dalil direct tak ada. Kot adalah salafus soleh, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in yang mengharapkan atau mensyirikkan istighasah pun tak boleh jawab juga. Oh ada kata dia Al-Imam Ibn Aqil. Al-Imam Ibn Aqil pertama bukan salaf. Beliau ulama generasi khalaf, generasi yang kemudian. Yang kedua, siapa yang merujuk kitab Al-Imam Ibn Aqil akan mendapati bahawa Al-Imam Ibn Aqil termasuk ulama yang mengajar istighasah dengan orang yang telah meninggal dunia. Cara berdoa kepada Nabi SAW selepas Nabi telah wafat, macam mana ziarahnya, bagi salamnya macam mana, tawassulnya macam mana, istighasahnya macam mana. Jadi sebab itu kita kata, walaupun sahabat Nabi dan mereka yang hidup sebelum daripada Imam Abu Hasan Asy'ari bukan Asy'ariyah, tidak berarti akidah mereka salah. Kerana keywordnya adalah selari atau bercanggah. Asy'ariyah ni yang mempertahankan akidah Nabi SAW, maka mereka juga mempertahankan akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan dalam kitab Sulamul Usul Syarah Nihayatus Sul. Ini kitab usul fiqh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittabi'u as-sawadal a'zam. Hendaklah kamu ikut kepada as-sawadul a'zam. Waliman darasatil madahibul haqqatu bil qiradi a'immatina. Ini bukan hadis lagi ya, ini keterangan daripada pengarang kitab. Yang tadi itu ittabi'u as-sawadal a'zam ataupun alaikum bisawadil a'zam. Wajiblah kamu itu bersama dengan as-sawadul a'zam. Lalu pengarang menghuraikan, waliman darasatil madahibul haqqatu bil qiradi a'immatina illa al madahibal arba'ata allati tasharat atba'uha ittiba'an lisawadil a'zami wal khuruju anha 'anis sawadil a'zami. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, ikutilah as-sawadul a'zam. Dan oleh kerana telah pupus, telah lenyap
mazhab-mazhab yang sebenar dengan kematian para imamnya. Jadi yang mempunyai ilmu, yang menjadi mujtahid, yang berijtihad, yang ada pandangan, yang keluar fatwa ramai. Sahabat-sahabat Nabi pun ramai yang boleh berfatwa, yang menjadi ikutan. Tabi'in juga ramai. Tetapi takdir Allah Ta'ala, mazhab-mazhab ini semua lenyap, pupus bila imamnya meninggal dunia, murid-murid utamanya meninggal dunia, tak diajarkan lagi mazhab mereka, kecuali mazhab yang 4, yang mana telah tersebar pengikut-pengikut mazhab yang 4 ini mengikut kepada as-sawadul a'zam, mengikut kepada majoriti umat Islam, dan keluar daripada mazhab yang 4 ini, keluar daripada as-sawadul a'zam, berarti bercanggah dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, di zaman kita ini sudah ada orang yang suka mengeluarkan pandangan-pandangan yang syadz, pandangan-pandangan yang ganjil. Dia ada ulama yang berfatwa demikian, tetapi bercanggah dengan pegangan mazhab yang 4. Jadi ini keluar daripada as-sawadul a'zam. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu bahawa fatwa-fatwa yang syadz ini diambil daripada mazhab yang tidak sampai kepada kita. Secara sempurna tak sampai mazhab sahabat Nabi. Secara sempurna tidak sampai mazhab Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tidak sampai kepada kita mazhab Al-Laits bin Sa'ad. Tidak sampai kepada kita mazhab Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaihim ajma'in. Jadi bila tak sampai, tak selamat untuk diamalkan. Kita fikir logik beginilah. Alangkan yang sampai pun, tetapi ada keraguan pada perawi dia, atau ada hilang dalam rantai periwayatan tu, ada hilang seorang perawi, putus sanad, pun dikelaskan itu sebagai dhaif. Padahal hadis Nabi, bukan mazhab orang biasa. Hadis Nabi, perkataan Nabi SAW. Tapi bila dikaji perawinya, perawi ni ada masalah, berlupa orang ni misalnya. Atau bila dilihat-lihat, kat sini sepatutnya ada seorang ni, hilang ni, generasi tabi'in tak disebut ni, atau generasi sahabat tak ada perawinya ni. Itu pun sudah menimbulkan keraguan pada hadis tadi. Dinilaikan hadis itu dhaif. Maka nak menetapkan hukum tak dijadikan pegangan, nak menetapkan akidah tidak jadikan pegangan. Setakat cerita fadilat boleh, tagrib menggalakkan boleh, tarhib menggerunkan tak apa. Itu kira hadis. Sampai pun pada kita, bukan tak sampai, cuma ada cacat. Ini kan mazhab, pandangan ulama tak sampai pula tu kepada kita. Yang sampai secara terpecah, katanya pernah beliau berfatwa begitu. Pertama, adakah pasti itu fatwa beliau? Yang kedua, adakah kita tahu atas syarat apa fatwa itu dikeluarkan? Yang ketiga, adakah kita boleh pasti memang itu fatwa beliau atau itu fatwa yang merupakan pengecualian? Macam mufti-mufti kita berfatwa kata boleh sembahyang jarak-jarak baru ni. Kalau katalah satu masa orang pun dengar, dulu ada mufti kata boleh sembahyang jarak jauh-jauh. Mereka tak tahu suasana pada masa tu, pandemik itu pengecualian, bukan fatwa umum. Dan adakah mereka tahu kalau imam itu telah rujuk daripada fatwa? Kerana tidak jarang seorang mujtahid setelah mereka mengkaji semula, mereka tukar fatwa. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terkenal ada qaul qadim dan qaul jadi. Pendapat beliau setelah berpindah ke Mesir berbeza daripada pendapat beliau sebelum itu. Padahal imam sama, Imam Syafi'i sendiri menyalahi fatwa beliau sendiri. Tak apalah Imam Syafi'i, kerana murid-muridnya menyampaikan, ini pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim dulu, sekarang ini qaul jadidnya begini. Okeylah, sebab anak murid ada. Tapi kalau yang mazhab yang dah pupus itu macam mana kita nak tahu? Makanya hati-hati mengeluarkan pandangan-pandangan yang syadz kepada masyarakat awam. Ini bercanggah dengan tuntutan berada dengan as-sawadul a'zam. Soalan, kenapa kita mesti berpegang kepada 4 mazhab saja? Dah tahu kata mazhab tu banyak, ya. Dulu pun ada al-fuqaha us-sab'ah, ahli fiqh yang 7. Kat situ pun ada 7.
belum kira sahabat Nabi lagi. Kenapa suruh pegang 4 saja? Jawapan, Al-Imam Ad-Dahlawi rahimahullah ta'ala menerangkan, i'lam anna hadhihi al-madhahib al-arba'ata al-mudawwanata al-muharrarata qad istama'atil ummatu aw man yu'taddu bihi minha ala jawazi taqlidiha ila yaumina hadha wa fi dhalika min al-masalih ma la yakhfa la siyama fi hadhihi al-ayyam allati qasurat fiha al-himamu jiddan wa ashrabatin nufusul hawa wa a'jaba kullu dhi ra'yin bi ra'yihi. Jadi Imam Ad-Dahlawi menerangkan kenapa kita perlu ikut kepada salah satu 4 mazhab ini sahaja. Kenapa tak ikut mazhab yang kelima, mazhab yang keenam, mazhab yang ketujuh? Kenapa? Ketahuilah bahawa mazhab-mazhab yang 4 ini, pertama, ianya telah dibukukan mazhab ini. Kemudian telah ditapis, dikaji oleh pakar-pakar dia. Mana mazhab Syafi'i, datang lagi ulama mazhab Syafi'i yang tengok dalam mazhab kita pun ada khilaf. Imam ni fatwa macam ni, imam dan seorang lagi fatwa macam lain. Maka bandingkan antara dalil mereka ni dengan kaedah dan sebagainya, maka ini pendapat yang muktamad. Ini yang dijadikan sandaran. Ini yang kuat. Dah dihikmatkan oleh ribuan ulama. Telah ijma' umat Islam, atau sekurang-kurangnya mereka yang diambil kira pegangan mereka di kalangan umat Islam, iaitu harus bertaklid kepada 4 mazhab ini sehingga hari kita hari ini. Sebab dia tidak putus, periwayatan mazhab itu bersambung daripada imam. Of course imam berguru daripada gurunya, daripada tabi'in, daripada sahabat Nabi sampai kepada Rasulullah SAW. Itu daripada imam mazhab ke atas, sanad bersambung sampai kepada Nabi SAW. Daripada imam ke bawah bersambung daripada imam kepada murid, kepada murid, kepada murid, sampai kepada guru kita, sampai kepada kita. Maka di situ kita ada keselesaan untuk bertaklid kepada salah satu daripada 4 mazhab. Lain daripada itu tak sampai, maknanya putus. Dan pada bertaklid kepada salah satu 4 mazhab itu ada maslahah, iaitu kebaikan-kebaikan yang tidak tersembunyi, lebih-lebih lagi pada hari kita sekarang ini, yang mana kesungguhan orang untuk menuntut ilmu itu dah jadi kurang sangat. Dulu ramai orang alim yang boleh berfatwa, yang boleh beristihad. Sekarang yang dikatakan alim pun tidak alim. Yang dikatakan ustaz pun banyak tak tahu. Yang dikatakan mufti pun masih perlu bantuan orang ini orang itu untuk keluarkan fatwa. Terpaksa musyarat dulu. Jadi himmah itu sudah kurang. Dan setiap jiwa itu telah dipengaruhi oleh hawa nafsu, sehingga setiap orang tu merasa kagum dengan pandangan dia sendiri. Bukan lagi kerana kekuatan dalil, tetapi lebih kepada hawa nafsu. Kerana nak memenangkan pandangan sendiri. Pandangan saya lah yang paling baik, pandangan orang lain tak betul, salah, bid'ah, sesat. Jadi kalau tidak kita itu ikatkan agama ini dengan mengikut kepada pegangan para ulama yang mengambil daripada guru mereka sampai kepada imam mazhab, sampai kepada guru imam mazhab, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya agama ini akan jadi rosak. Masing-masing nak fatwa. Dah hadir surah 7 kali, dah nak kritik mufti, dah nak kata Imam Syafi'i salah, nak kata Imam Abu Hanifah tak pandai, nak kata Imam Ahmad Hanbal tak faham. Jadi ini bahaya. Akhirnya agama akan rosak. Masing-masing buat mazhab sendiri. Pertemuan Nahdlatul Ulama Indonesia kali pertama mengeluarkan fatwa tentang perkara ini pada tarikh 21 hari bulan Oktober 1926. Soalan: wajibkah bagi umat Islam mengikuti salah satu dari 4 mazhab? Kena ikut salah satu dari 4 mazhab kan?
Jawapan, pada masa sekarang wajib. Dulu tidak. Dulu lebih pada 4 mazhab ada. Masih tokoh-tokohnya hidup lagi. Boleh taklid pada mazhab orang ni, mazhab orang itu, tak mesti imam yang 4 mazhab. Tapi pada zaman sekarang, ini adalah keputusan fatwa daripada Nahdlatul Ulama, wajib bagi umat Islam mengikut salah satu dari 4 mazhab yang tersohor, yang mazhabnya telah dikodifikasikan. Dah ada kitab-kitab rujukan. Kalau mazhab ini, apa kitab muktamadnya? Mazhab satu lagi, apa kitab muktamadnya? Persatuan Nahdlatul Ulama juga pada perjumpaan kali ke-14, iaitu pada 12 Julai 1938, mengeluarkan fatwa yang berkenaan perkara mengikut mazhab ini. Soalan, mengapakah wajib mengikuti salah satu 4 mazhab, padahal 4 mazhab itu mengambil daripada Quran dan hadis? Kenapa kena ikut 4 mazhab tu? Kan 4 mazhab ambil daripada Quran hadis. Lebih baik kita ambil Quran hadis terus. Jawapan, kewajipan umat Islam untuk mengikuti salah satu 4 mazhab itu kerana dikhawatirkan nanti mencampurkan hak dan batil, atau tergelincir dalam kesalahan, atau mengambil yang mudah sahaja. Ada orang dia tak mau ikut salah satu pada 4 mazhab. Dia kata dia nak ikut yang mana dalil dia kuat. Takut nanti dia sendiri tidak mengenal mana dalil yang kuat. Akhirnya yang hak dan batil tu jadi bercampur aduk. Ataupun dia oleh kerana tidak mahir atau ilmunya tidak mendukung, akhirnya tergelincir dalam kesalahan. Atau nanti ikut hawa nafsu, yang mana rasa mudah iaitu dia ikut, yang mana rasa susah dia tinggalkan. Tidak lagi mengikut kepada dalil sebagaimana yang dia dakwa, hanya ikut kepada yang dirasa mudah. Bahkan realitinya, seseorang itu tetap akan bertaklid. Dia tahu, saya tak mau nak ikut dengan imam tu, imam ni kan? Sebab saya ni ahli sunnah, kena ikut sunnah, tak ikut hadis. Dan saya hanya ikut hadis sahih. Macam mana kamu tahu hadis itu sahih? Ya kan ada dalam Bukhari Muslim. Mana kamu taklid pada Bukhari dan Muslim? Bukan kamu ijtihad sendiri. Kerana sahih tidak sahih satu hadis itu ijtihad. Itu masih lagi penilaian ulama. Sebab itu berlaku hadis ini sahih di sisi satu ulama, tapi dhaif di sisi ulama yang lain. Bahkan boleh jadi maudhu', palsu dinilai oleh ulama yang lain, padahal sahih di sisi ulama yang satu lagi. Kenapa boleh jadi begitu? Kerana ia ijtihad. Bila ijtihad boleh berbeza. Berarti bila kamu kata saya hanya ikut hadis yang sahih, dan saya tahu hadis ini sahih kerana ada dalam Sahih Bukhari, berarti kamu taklid kepada Imam Bukhari. Nak kata kamu tidak bertaklid, tak mungkin. Jadi hati-hati. Golongan yang anti-taklid sebenarnya dia juga bertaklid. Bahkan taklid dia kadang-kadang lebih bahaya lagi. Di bawah tajuk bertaklid tetapi anti kepada taklid, dia sebenarnya bertaklid tapi dia tak perasan. Jadi dia kata jangan bertaklid. Syekh Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di direngkaskan di sini dengan SS. Syekh As-Sa'di menulis tentang dialognya dengan seorang pemuda, letak huruf P saja. P itu maknanya pemuda yang anti kepada taklid. Dia kata saya tak mau ikut mazhab, tak mau taklid ni, tak boleh. Lalu Syekh Sa'di bertanya kepada dia, bagaimana kamu belajar solat? Sekali kamu kata tak nak taklid, kalau kami senang. Kamu solat macam mana? Ikut mazhab Syafi'i. Kamu solat macam mana? Kalau saya ikut Hanafi. Kamu solat macam mana? Saya ikut mazhab Hambali. Senang, ikut mazhab. Yang ni tak mau, saya tak mau ikut mazhab, saya tak mau taklid. Jadi kamu belajar solat macam mana? Maka jawab pemuda itu, melalui seseorang yang mengajarkan kepada saya. Jujur juga dia. Dia tak kata saya buka Quran hadis lah, tidak. Orang belajar semayang mesti daripada guru dia. Sampai sekarang anak-anak kita belajar semayang daripada guru dia atau daripada kita. Jadi Syekh Sa'di bertanya, adakah daripada Quran dan hadis? Jawab dia tidak. Bukankah ini juga taklid kepada seseorang yang mengajarkan kamu salat? Lalu pemuda itu menjawab, saya cuma membaca sebuah buku karangan seorang ulama pada zaman kini yang membahaskan tentang salat. Jadi dia kata saya bukan taklid, tapi saya bacalah buku yang ulama itu tulis.
Jadi saya belajar cara solat. Jadi Syekh Sa'di terangkan, itu taklid lah tu. Berarti kamu bertaklid kepada pengarang kitab. Lalu boleh tu bercakap, taklid tu bid'ah kata dia. Nah, sesak-sesak terus kata dia bid'ah. Syekh Sa'di tanya kenapa? Kerana ia tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan tidak pernah diperintahkan oleh syariat sebelum ini. Taklid ni tak pernah disuruh dalam syariat. Lalu Syekh Sa'di bertanya, bagaimana kamu tahu bahawa taklid itu tak pernah disebut dalam syariat? Kan ada kata. Sekarang kamu kata tak boleh taklid. Sebab taklid ni tak berlaku zaman Nabi. Sahabat tak taklid. Bahkan syariat sebelum kita pun tak pernah menyuruh taklid. Dan macam mana kamu tahu? Lalu dia cakap, aku dengar Syekh Fulan mengatakan demikian. Atau Doktor Fulan bagi tahu macam itu. Jadi kamu sedang taklid kepada Syekh tersebut. Bila kamu kata taklid tidak pernah berlaku kerana Syekh si Fulan berkata begitu, ya, mana kamu taklid kepada dia. Kamu ikut pandangan dia. Syekh Sa'di kemudian menasihatkan pemuda tersebut dan golongan sebegini dengan katanya, kenapakah wahai saudaraku, kamu anti kepada mengikut seorang yang hidup pada zaman yang hampir dengan zaman Rasulullah SAW, iaitu imam mazhab yang empat. Mereka adalah tabi'in atau tabi'in. Imam Abu Hanifah dikatakan tabi'in, maknanya pernah jumpa sahabat Nabi. Atau paling tidak tabi'in lah. Yang lain-lain itu tabi'in, mana masih hampir dengan zaman Nabi SAW. Lagi mahir dalam seluk-beluk bahasa Arab, dalam memahami hadis Nabi. Mereka ni pakar. Kamu tak mau taklid pada mereka. Kemudian kamu merelakan diri kamu bertaklid kepada seseorang yang hidup pada zaman ni. Kamu taklid pada Doktor Fulan, kamu taklid pada Syekh Fulan, kamu taklid pada Cikgu sekian, ya, yang ilmu, kefahaman, wara' dan takwanya tidak mencecah lebih daripada buku lali ulama terdahulu. Mana kalau nak ukur ilmu, wara', takwa mereka, ya, buku lali ulama dulu pun tak sampai. Dan nak kata setara, setakat buku lali mereka pun tidak sampai. Bahkan kadang-kadang yang belagak tak mau taklid itu dengan orang yang sezaman pun bila berhujah dan berdebat masih ketara kerendahan ilmu mereka. Baru dengan orang yang sezaman dengan dia, belum lagi ulama-ulama silam. Bagaimana pula hukum mengamalkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat empat mazhab? Ada orang suka bawa pandangan yang bercanggah dengan empat mazhab. Empat mazhab dah kata tinggal semayang dengan sengaja wajib qada. Oh, dia bawa pandangan kata tak wajib. Kalau tak sengaja qada, kalau sengaja tak ada qada. Taubat je cukup. Ini bercanggah dengan empat mazhab. Apa hukum? Jawapan, tidak boleh mengambil pendapat yang bertentangan dengan pendapat mazhab yang empat jika tidak diketahui syarat-syarat dan segala ketentuannya. Asal kita jumpa satu pandangan yang berbeza, kita terus kata ada. Tak ada masalah, ada ulama sebut begitu. Kamu tahu ke syarat dia? Kamu tahu ke dia punya perincian dia? Kalau tak tahu, maka tidak boleh. Dalam kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin disebutkan, saya terus terjemah sebab kita ada masa 2 minit je lagi. Apabila orang awam berpegang dengan satu mazhab, maka dia hendaklah mengikuti sesuai dengan mazhab tersebut. Jika tidak, dia mesti bermazhab dengan mazhab tertentu daripada 4 mazhab yang ada, dan tidak boleh berpegang dengan mazhab selain daripada 4 tadi. Hal ini jika mazhabnya itu memang belum ditulis. Ini cerita di zaman dahululah, di zaman kitab At-Tuhfah ditulis ini. Jika sudah ditulis, maka sebagaimana dalam At-Tuhfah nasnya, boleh bertaklid kepada sesiapa pun daripada 4 mazhab yang ada, dan juga imam mazhab lain yang mazhabnya terjaga dalam masalah berkaitan dan tertulis. Jadi ini pengecualian. Kalau mazhab itu memang sempurna, kita tahu apa dia syarat dan sebagainya, boleh. Tapi kebanyakan yang berfatwa menyalahi mazhab yang 4, dia pakai cedok, ada terbaca, ya, ada terbaca ulama ni pernah bagi macam ni terus dia fatwakan. Itu tidak dibenarkan. Dan risiko yang kita sebut tadi,
kita tidak tahu apa syarat dia, apa dasar dia, adakah pengecualian, adakah umum, dan adakah sudah ditarik fatwa tersebut atau tidak. Next, insyaAllah kita akan lihat kepada tajuk talfiq, menggabung-gabungkan mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqadha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu